Pengajaran yang ke-26. Dan bahawasanya. Baik. Dan bahwasanya tiap-tiap suatu itu binasa jua, melainkan zat Allah. Dan hasnyasanya kami binasakan akan orang yang derhaka, akan daku jua. Ya Allah, semuanya binasa. Semuanya binasa. Jadi kalau kita ingat mati tu dekat dia, sangat-sangat besar manfaatnya. Jadi kalau kita banyak harta, mewah, sedang dapat projek, sedang dapat nikmat, kita tidak terlampau umpat-umpaan. Kita terus ingat Allah tak lama lagi akan mati. Jadi kita tak bangga sangat, kita tak seronok sangat. Begitu juga kalau kita dalam derita. Dalam derita, dalam payah, umpamanya lah ada dimusuhi orang, umpamanya lah bisnesnya teruk, umpamanya lah sakit macam-macam. Ingat, tak lama pun ini. Begitu aku meninggal dunia, semua akan habis saja. Begini meninggal dunia, semua habis saja. Kalau kita nak jadi orang jahat, kita nak jadi orang menipu, kita ingat, aku mati, semua akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Tak jadi nak menipu. Jadi kita ingat, setiap satu tu binasa, melainkan zat Allah Ta'ala juga yang kekal. Ya. Dan hanya sahaja kami binasakan akan orang yang derhaka, akan daku jua. Orang derhaka kepada Allah Ta'ala, orang-orang baik meninggal juga, akan meninggal. Tetapi kembali pada rahmat Allah. Orang jahat meninggal, ya Allah, kembali untuk dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Dan barang siapa putus harapnya daripada rahmatku, nescaya aku binasa akan dia. Subhanallah, ini putus harap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh ya. Sebab itu takut, jangan sampai takut putus harap. Takut, biar kita tercegah daripada maksiat. Harap, biar kita sanggup nak teruskan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tanpa takut, harap saja boleh jadi tertipu, ghurur. Tanpa harap, takut saja boleh jadi putus asa. Itu dua jalan syaitan nak kacau kita. Satu kita jadikan kita putus asa, satu jadikan kita ghurur, tertipu. Kalau tidak ada takut, maka dia harap saja. Jahat macam mana pun boleh masuk syurga. Macam mana pun syahadat senang aja, asyhadu alla ilaha illallah, akhir ayat aku sebut itu aja masuk syurga lah. Oh, dia akan senang, dia akan lidah tu dia boleh kontrol. Allah, kalau tak ada takut, maka jadi orang yang overconfident, ghurur, tertipu, dia ingatkan syurga dalam tapak tangan dia. Tapi kalau tidak ada harap, takut saja jadi putus asa. Macam seolah-olah Tuhan tu tak ada rahmat. Macam seolah-olah Tuhan tu tak pengasih, tak penyayang. Azab lah nampaknya, siksa lah nampaknya. Kalau yang pertama tadi, dia nak minta rahmat tak? Dia tak minta rahmat sebab dia rasa dia dah dapat rahmat. Kalau yang ni nak minta rahmat tak? Tak minta rahmat sebab dia rasa dia tak boleh dapat rahmat. Dua-dua syaitan punya cara jalan. Satu jalan atas, satu jalan bawah. Satu jalan terlampau confident, satu jalan dah langsung tak ada harapan lagi. Jadi putus asa tak boleh ya. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan pada anak-anaknya, dipesan kalau aku dah nak dekat meninggal, dah sakaratul maut, dah sakit, dah nemen gitu, banyakkan bacakan hadis-hadis tentang harap. Harap ketika itu nak buat apa lagi? Takut dah tak boleh lagi. Dah tak boleh nak buat maksiat pun ketika itu. Hanya harap saja rahmat daripada Allah Ta'ala. Harap pengampunan daripada Allah Ta'ala. Harap bantuan daripada Allah Ta'ala. Harap peliharaan daripada Allah Ta'ala. Harap perhatian daripada Allah Ta'ala. Harap dijaga oleh Allah Ta'ala. Harap didorong oleh Allah Ta'ala. Harap diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Harap dimatikan husnul khatimah oleh Allah Ta'ala. Harap terus. Jangan sampai putus asa akan rahmat Allah Ta'ala. Orang putus asa, neraka juga tempatnya. Allah, orang dah masuk neraka pun boleh keluar lah. Betul tak? Dah masuk neraka pun masih boleh keluar lagi. Ya? Masih keluar lagi. Ini kan pula kita masih hidup-hidup lagi. Masih boleh minta ampun. Masih boleh minta ampun. Dan barang siapa mengekal akan Allah Ta'ala, barang siapa mengenal akan Allah Ta'ala, maka mengikut dia, akan dia nescaya lepaskan daripada azab neraka-Ku. Allah, barang siapa mengenal akan Allah Ta'ala, maka mengikut dia akan dia. Ya. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengikut akan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lepaskan daripada neraka. Kenal Allah Ta'ala. Kenal siapa? Dia agung, besar. Kenal Allah Ta'ala, dia pencipta segala-galanya. Kenal Allah, dia Tuhan, wajib dipatuhi. Kenal Allah Ta'ala, walaupun aku ada dosa, tapi dia boleh mengampunkan. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian patuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Allah lepaskan daripada azab neraka. Dan barang siapa mengenal ia akan syaitan, maka melawan ia akan dia, nescaya sejahtera ia daripada tipunya. Ya, kenal syaitan. Kena tahu syaitan tu musuh. Kena tahu musuh tu semuanya trik. Tahu musuh boleh tipu daya kita. Yang nama tipu daya tu palsu. Malaikat suruh kita buat baik, syaitan suruh kita buat jahat. Kita tak nak buat jahat, kita nak buat baik. Maka syaitan pun akan suruh kita buat baik juga. Tapi kalau kita datang masjid kerana ikut malaikat, kita akan buat taat dalam masjid. Tapi kalau kita datang masjid kerana ikut syaitan, kita akan buat maksiat dalam masjid. Datang masjid dengan riaknya, datang masjid dengan takaburnya, datang masjid dengan nak belagaknya. Allah, ya. Jadi siapa kenal syaitan dan dia buat syaitan itu sebagai musuh, waspada senantiasa, terpelihara daripada tipu dayanya. Kalau tak kenal syaitan punya trik, dia rasa dia okey, dia selamat, dia selamat, dia secure. Macamlah orang kalau tahu pencuri, dia tahu pencuri, macam mana pun dia tahu pencuri, walau rumahnya dah ada pagar besar sekalipun, dah pasang CCTV sekalipun, dia senantiasa alert, dianya sendiri pun tengok begitu. Agak-agak pencuri berani datang rumahnya tak? Senantiasa dia sendiri tengok, suluh, tengok begitu. Tangannya kat senantiasa ada walkie-talkie, umpamanya lah, dia alert senantiasa. Pencuri berani masuk tak? Tak masuk. Tapi kalau dia bergantung sahaja, aku dah ada pagar pintu cukup, aku dah ada CCTV semua. Dia tak kenal bahawa pencuri dah faham kau punya pagar pun, dia tahu macam mana kau pakai pagar. Aku tak payah pakai pagar, aku lompat itu pagar. Kau kunci pagar, aku masuk tak pakai kunci tu tak apa-apa, aku boleh tembok lain jalan. Kau pasang CCTV pun aku boleh tipukan. Allah, CCTV pakai wirenya aku rosakkan aja, hilang CCTV-nya umpamanya lah. Kau tak kenal musuh engkau, dan kau tak jaga-jaga terhadapnya, kau kena tipulah. Kena tipu. CCTV tak rosak, pagar tak pecah, pagar tak pecah. Apa pasal macam mana dia boleh masuk? Tu namanya dia punya tipu. Pasal kau tak kenal dia lebih licik lagi. Apa yang kau tahu, apa yang kau pasang, dia dah lebih mahir untuk itu, ya. Dia dah mahir untuk itu, Baik, jadi kalau kau senantiasa jaga, tahu tipu daya dia tak akan boleh nak bikin apa-apa, ya. Tak boleh bikin apa-apa. Melawan dia, ya. Kenalkan syaitan dan melawan dia, nescaya akan sejahtera daripada tipunya. Lawan syaitan, ya. Lawan. Menang tak menang belum tahu. Tapi sejahtera daripada tipunya. Menang tak menang, kena lawan, ya. Kena lawan. Baik. Dan barang siapa mengenal ia akan sebenarnya, maka mengikut ia akan dia, nescaya sentosalah ia. Dan barang siapa mengenal ia akan yang sebenarnya, maka mengikut dia akan dia, nescaya sentosalah dia. Mengenal Allah dan ikut Allah, sentosalah, selamatlah, ya. Baik. Dan barang siapa mengenal ia akan sia-sia, maka meninggali ia akan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya beroleh kesenangan ia. Dia kenal benda sia-sia, dia tahu benda lara, dia tahu benda ni tak mendatangkan manfaat, dia tahu hiburan-hiburan ni lara, dan dia tinggalkan, ya. Kerana apa? Takut kepada Allah, bukan kerana takut dipuji, nakkan dipuji orang. Kerana Allah Ta'ala, dia tahu ini benda lara, benda sia-sia, dia tinggalkan kerana takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan beroleh kesenangan. Mengenal akan sia-sia. Sia-sia tu apa, tuan-tuan, ya? Sia-sia tu apa? Dengan muzik goyang-goyang kepala tu aja sia-sia ke? Itu memanglah sebagai satu cabang daripada sia-sia. Apa lagi sia-sia? Kalau datang masjid bukan kerana Allah, tu sia-sia. Tinggalkan. Bukan tinggalkan datang masjidnya, tinggalkan tak kerana Allahnya. Pakai serban tak kerana Allah. Kerana biar orang bilang aku ni haji, biar orang bilang aku ni tak pakai serban, tak smart pulanya, kurang handsome pulanya, ya. Ataupun kurang haji, kurang umpamanya, ya. Itu sia-sia, tinggalkan. Siapa tahu itu benda sia-sia dan ditinggalkannya, maka beroleh kesenangan. Tinggalkan, bukan tinggalkan serbannya, tinggalkan sikapnya, ya. Tinggalkan sikapnya. Khidmat masyarakat, khidmat dalam agama, khidmat dalam masjid, khidmat dalam persatuan. Tapi pasal nak nama, pasal nak akan habuan dunia, nak akan apa semua, tinggalkan. Itu semua benda sia-sia. Tinggalkan. Bukan tinggalkan kerjanya dan khidmatnya, tinggalkan sikapnya.
tinggalkan sikapnya. Yang ada memang kita ingatkan benda sia-sia tu, bendanya tu sia-sia. Berjoget menari tu sia-sia. Dengar radio tu sia-sia. Baca majalah tak ada manfaat tu sia-sia. Itu memang kita tinggalkan kerana takut pada Allah Ta'ala. Yang kita takut dia sia-sia yang kita tak nampak. Itu siapa? Yang Allah Ta'ala sebut apa? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan kau taat, jangan kau hampir orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada ingat kami. Sungguhnya amalannya tu semua adalah kerana itu. Sungguhnya mereka hanya ikut lawan nafsu dan segala amalnya itu sia-sia. Semua amalannya sia-sia. Siapa itu? Orang yang lalai daripada ingat Allah. Tak ingat mati, tidak hampir dengan alim ulama, tidak baca Quran, tidak berzikir. Itu semua orang sia-sia. Kalau dia buat ibadat pun sia-sia. Dia bikin apa pun sia-sia. Kenapa? Bikinnya itu bukan kerana Allah, kerana hawa nafsu. Kerana hawa nafsu. Maka tinggalkan benda sia-sia. Yang kita takuti ialah benda sia-sia yang kita nampak macam seolah-olah manfaat. Rupanya sia-sia. Sia-sia. Apa lagi sia-sia? Puasa yang tak jaga mata dan telinganya. Sebagaimana Nabi sebut, kamin saimin laisa lahu min siyami al-ju' wal atash. Berapa ramai orang puasa tak ada apa peroleh berpuasanya kecuali lapar dan dahaga. Sia-sia tak? Sia-sia. Tinggalkan. Bukan tinggalkan puasanya, tinggalkan melakukan sia-sia dalam puasanya. Sembahyang malam, Nabi mengatakan banyak orang sembahyang malam tak dapat hasil daripada sembahyang malamnya kecuali ngantuk saja. Maka tinggalkan. Bukan tinggalkan sembahyang malamnya, tinggalkan sembahyang malam yang tak kerana Allahnya. Buat yang baiknya. Itu semua sia-sia. Jangan siangkan sia-sia setakat dengar radio, goyang-goyang, baca majalah, itu sia-sia. Duduk tepi pantai termenung, itu sia-sia. Itu sia-sia yang nyata. Yang ditakutilah sia-sia yang berselindung di sebalik amalan. Itu yang kita takut. Itu kita takut. Rupanya sia-sia. Rupanya sia-sia. Allahumma ya Allah, lindungilah kami daripada tertipu. Ya. Baik. Barang siapa mengenal ia akan dunia, maka menolak ia akan dia, nescaya sejahteralah ia dan berbahagialah ia. Kenal dunia. Kenal dunia tu apa? Benda yang manfaatnya tak sampai ke akhirat. Walaupun kerjanya akhirat. Dah tahulah dunia, cari duit banyak-banyak, nak buka syarikat besar-besar, nak menang tender, itu memang dunia. Dunia sajakah? Mungkin ada akhirat di balik itu. Kalau dapat mewah, dapat kebun banyak, tapi kau ingat ini semua untuk adalah masyarakat. Ini adalah semua hasilnya untuk masyarakat, bukan untuk aku. Dan aku betul-betul tak rakus. Aku betul-betul tak rakus. Itu akhirat namanya. Keretanya besar, rumahnya besar. Tetapi semua untuk jalan agama Allah Ta'ala. Untuk pada tetamu-tetamu Allah Ta'ala. Untuk khidmat Allah Ta'ala. Itu akhirat namanya. Walaupun nampaknya dunia. Tapi kalau yang nama dunia itu kadang-kadang dalam bentuk, memang bentuk rumah besar, kereta besar, itu dunia. Kalau tak ada akhirat punya fungsi. Dan dalam kerja agama sekalipun, kalau kau nak manfaat dunia, itu namanya dunia. Mengajar pasal nakkan fulus. Khidmat dalam agama pasal nakkan dapatkan kedudukan tertentu. Dunia. Siapa mengenal dunia dalam bentuk akhirat. Kalau dunia yang memang mewah-mewah tu memang orang dah semua kenal. Dunia yang memang dunia tu dah memang orang kenal. Yang takutlah dunia yang menyamar, itu yang orang tak kenal. Kena kenal. Walau dia menyamar macam mana pun orang tahu. Ini dunia. Ini dunia. Nak bikin maulid, memang kita suka bikin maulid. Tapi bikin maulid untuk dunia. Biar orang bilang, kita punya majlis maulid punya lah besar. Itu dunia namanya. Itu namanya dunia. Ya. Kenal dunia dalam bentuk samarannya. Kau tetap mengenal dia. Kalau kita kenal orang menyamar macam mana, kan kita tahu kan. Nak menyamar konon. Aku tahu dia bukan main lagi. Ya. Buat ketika ada majlis suka buat, bukan main pakai songkok, bukan main anteng lagi. Sebetulnya, bukan tak tahu. Kita kan tahu kan. Kita kenal orang macam mana begitu ya. Jadi kita kenal dunia punya kepalsuan dalam kebaikan. Kenal. Semua yang di sini maksudnya kenal ialah kenal walaupun dia dah ditutupi. Kenal walaupun nampaknya macam baik. Aku kenal betul fulan. Kenal betul ke kenal-kenal saja? Kalau kenal betul, macam mana dia nampaknya macam buruk, aku tahu dia baik. Kalau nak kenal betul, walau macam mana nampaknya baik tapi dia buruk, aku tahu dia buruk. Itu namanya kenal. Jadi kenal dunia. Macam mana nampaknya macam bukan dunia, tapi kalau di dunia tetap dia dunia. Ya.
Barang siapa mengenal ia akan akhirat, maka menuntut dia akan dia nescaya beroleh petunjuk. Siapa kenal akhirat dan menuntut akhirat, diberi tunjuk oleh Allah Ta'ala. Dilorongkan hatinya. Diberikan insaf. Dilorongkan untuk hadir kuliah-kuliah. Dikasihkan informasi-informasi yang berguna. Dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya dia nak, maka Allah Ta'ala berikan. Allah berikan panduannya. Allah berikan panduannya. Allah guide dia. Allah pandukan dia. Pasal dia nak. Kalau dia tak nak, dia tak diberi oleh Allah Ta'ala. Dia hendak, ya Allah, aku nak akhirat, aku nak tujumu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala pandu dia. Allah Ta'ala pandu dia. Ya. Lepas tu ya, orang yang banyak gelimangan dengan lalai, dengan maksiat semua, jangan bimbang. Kalau kau nak tobat, kalau kau nak kembali pada Allah Ta'ala, jangan bilanglah, saya sembahyang tak tahu Ustaz, saya baca Quran tak tahu Ustaz, baca maulid lagi tak tahu. Tak apa, asal kau nak tuju Allah Ta'ala, nanti Tuhan bukakan kau jalannya. Takdirnya Tuhan menjumpakan kau dengan surau, Pak Imamnya ajar kau sembahyang. Takdirnya kau dapat duduk dalam majlis, kau dah tak duduk dengan orang-orang jahat lagi. Ya, begitu. Pokoknya kau dah mula ingat akhirat, dah mula insaf saja, jangan bimbang, jalannya Allah Ta'ala bukakan. Jalannya Allah bukakan. Nanti tiba-tiba kok kenal pulan, ajak dekat majlis. Tiba-tiba kok dalam majlis kok terminat nak belajar sekian. Tiba-tiba itu ditunjukkan jalan oleh Allah Ta'ala. Asal kau nak saja. Jangan bimbang, asal kau nak. Kau tak nak, kau tinggal sebelah kiai pun kau tak dapat apa-apa. Kalau kau tak nak, kau duduk di mana pun kau tak dapat apa-apa. Kau duduk kat Mekah pun kau tak dapat fadilat apa-apa. Pasal kau tak nak akhirat. Tengoklah orang-orang na'udzubillah yang pahamannya selain daripada ahli sunnah wal jamaah, duduknya di Mekah, duduknya di Madinah. Tak umpamakan Rasulullah langsung. Tak umpamakan Kaabah langsung. Na'udzubillah, tengok Allah Ta'ala kalau nak kasihkan Jawa, totok, tinggalnya dalam kebun, pun boleh ingat Allah. Kalau dia nakkan akhirat, dia nakkan akhirat, Allah akan tunjukkan jalannya. Allah Ta'ala tunjukkan jalannya. Ya. Jadi tak semestinya kita duduk kat tempat negeri yang suasananya ada suasana pahala akhirat. Tapi kalau kau tak hendak dan kau tak ambil, kau masih belum selamat tau. Kau tinggal dalam balai polis sekalipun, kau tinggal dalam balai polis, selamat tak? Kau dah kira baik ke? Dalam balai polis pun kau boleh copet tau. Betul tak? Kau copet polis punya duit, kau curi itu, kau curi ini, umpamanya lah. Polisnya tak perasan kau curi kipasnya ke apalah umpamanya. Kalau kau nak jahat, kau tinggal dalam balai polis pun kau boleh jahat. Kau jangan rasa saya tak boleh, saya terlepas daripada jenayah. Saya tinggal dalam balai polis kok. Oh ya. Yeah. Kau tinggal tengah-tengah pekan pun kalau kau nak selamat kau selamat. Jadi jangan sangka kau ada duduk Mekah Madinah confirm kau selamat. Kau tinggal dalam balai polis. Mekah Madinah tu ibarat balai polis lah ya. Dikawal oleh malaikat, Dajjal pun tak boleh masuk. Kau tinggal dalam balai polis, tetapi kau buat onar dalam balai polis, kau kena halau daripada balai polis nanti. Polis akan masukkan kau dalam lock up, dalam balai polis nanti. Begitu ya. Tapi kalau kau tinggal di tengah pekan, ada banyak orang jahat-jahat, tetapi kau pelihara diri kau baik-baik, kau dipandang oleh Allah Ta'ala. Ya. Siapa berkendak ia akan menyesat ia akan barang siapa yang berkendak ia kepada Allah Ta'ala juga dikembalikan akan kamu sekalian. Allah, siapa nak menyesatkan orang yang nak kembali pada Allah Ta'ala, orang tu akan disesatkan. Lebih jahat lagi. Orang yang disesatkan tu mungkin sesat, mungkin tak sesat. Kadang-kadang orang tu sesat, tapi sesatnya dia dapat juga sesat. Dia nak menyesatkan orang. Orang nak menuju Allah tau, orang nak belajar agama tau. Orang nak dengar ceramah tau, orang nak dengar kuliah tau. Tapi engkau tukarkan. Ayat ini maksudnya begini, jadi buat maulid adalah bid'ah. Ayat ini adalah menunjukkan begini, dalilnya begini. Padahal dalilnya tak menunjukkan apa-apa. Engkau pun kasih faham sama orang nak cari akhirat tapi kau nyesatkan. Sesat tu kembali pada engkau. Betul orang ini, makin dia tahu Quran, makin tahu dalil, tak ada mana dia dapat hidayat. Macam terblok hatinya. Pasal dia nyesatkan orang. Maka nyesat dia satu, dia nyesatkan orang, dia dapat satu markah sesat lagi. Berdouble-double. Dah tak cukup dia sesat. Dia sesatkan 10 orang. Dia dapat 10 kali sesat laginya. Tebal dia punya sesatnya tu. Orang yang disesatkan tu dapat sesat. Setiap orang sesat, dia dapat sesatnya. Macam orang buat baik lah. Orang ajar orang buat baik, dia sendiri buat sembahyang duha, sembahyang apa, orang buat, dia dapat pahalanya. Kan banyak kan? Bertimpa-timpa kan? Dia dapat 10 orang buat, 10 orang dapat pahalanya. 10 orang dekat sesat, sesatnya kembali pada dia.
Na'udzubillah. Sebab itu orang gini kau cakap macam mana pun tak boleh. Sebab itu orang gini kau nak musim maulid nanti dia punya panas. Menggelisah sekali ya. Menggelisah sekali. Jengkelitan dia. Macam mana ni, macam mana. Dia jadi tak senang hati dia. Tak senang hati dia. Allah, tak senang. Pasal dia sesatkan orang, Allah Ta'ala sesatkan hatinya. Kau sesat setakat gelap aja dengan menanah. Satu nanah dia pasangkan orang, dia dapat satu nanah. Kalau dah banyak nanah tu macam mana? Boleh tenteram tak? Orang kalau ada bisul menanah, boleh duduk tentang anteng saja tak? Kan gelisah, sakit. Gitu. Jadi sakit hatinya membengkak. Gelisah orang ini, na'udzubillah, borok dalam hatinya. Kurap. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Tak ada wangi langsung. Berlindung sama Allah Ta'ala. Ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Berlindung, janganlah dapat sifat begini ya. Sesat orang-orang gini, tobatnya susah. Seorang ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel kan kayak gini. Ayat dari Allah Ta'ala diubahnya. Yang ini cuma tak kerana Allah Ta'ala tapi ada Quran, maka dia tak boleh ubah Quran. Tapi maknanya diubahkan, pahamannya diubahkan. Tengok Allah larang. Tengok padahal pahamannya lain, kau menyelewengkan. Kami membaca hadis sahih belaka, tapi pahamannya lain, kau selewengkan. Lah sama dengan ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel satu, dia dah selewengkan orang banyak, kemudian dia dah nyesatkan orang, kemudian dia insaf. Allah Ta'ala warningkan kepada Nabi Daud, kau jangan mintakan ampun untuk dia. Setakat dosa dia aku boleh ampunkan. Tapi hamba-hamba aku yang disesatkan tu macam mana? Dia bertanggungjawabkan juga. Allah, siapa yang nak menyesatkan hamba Allah yang nak cari petunjuk, Allah sesatnya tu kembali pada dirinya. Sebab itu sesatnya, dia punya sesatnya double triple. Orang lain makin dapat hidayat, dia kok makin jahat. Pasal dia menyesatkan satu orang, dia dapat satu markah sesat. 10 orang dapat jadi sesat. Dia orang sesat satu, dia punya sesat 100 sesat, 200 sesat. Allah, dan dia suka pulaknya. Kumpul nanah dalam hatinya. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala, minta ampun, takut sekali ya. Takut. Adil tak Allah ya? Ya maha adil. Maha adil, apa kau buat sama orang, kau dapat. Kau buat pahala pun orang pun, kau ajar orang buat baik, kau dapat kok. Yang kau ajar orang jahat pun, kau diberi peluang. Nak ajar orang baik atau nak ajar orang jahat. Kau buat ajar orang baik, orang jadi baik, kau dapat baiknya. Kau dapat markah baiknya, bertimpa-timpa baikmu, bercahaya-cahayalah dirimu. Kau pulaknya pilih jahat, kemudian kau ajar orang jahat pulaknya, maka kembali pada engkau kejahatannya. Atau orang ini tobatnya susah. Kau cakap macam mana pun susah, pasal hatinya dah berselaput. Bimbang, takut sekali. Barang jauhkan Allah Ta'ala, ya Allah lindungi diri kita ya Allah, tetapkanlah iman ya Allah, peliharakanlah, pesongkan, asingkan, jauhkan daripada segala akidah-akidah yang tak betul gini, pahaman-pahaman yang salah begini ya Allah, barang dijauhkan ya Allah. Hai anak Adam, apabila adalah Allah Ta'ala telah mengakukan akan rezekimu, maka panjang cita-cita mereka itu kerana apa? Tuhan dah kasih kau rezeki, dah jamin rezeki kau sekian. Yang kau sibuk nak, aku nak itu, bikin apa perlu lagi? Dah Tuhan dah bilang ada jamin rezeki kau sampai segitu. Panjang cita-cita nak bikin apa? Tak ada perlu. Dah cukup lah rezeki kau tu, dah cukup, dah ada. Jangan nak termahak. Ya? Tak mahap ya? Biasanya orang yang termahak tu yang dah dapat banyak tau. Lepas tu yang termahak tu yang miskin-miskin lah ya. Yang miskin-miskin, yang tak ada harta, yang tak ada berniaga, yang tak banyak simpanan, tu yang termahak ya. Ada peluang nak yang halal. Kadang-kadang lagi patut termahak lagi, yang haram pun dia nak. Pasal dia lapar sangat. Macam orang kalau dah lapar sangat, bangkai pun jadi halalkan bagi diri dia. Tapi terbalik tau. Yang dapat banyak, yang biasa yang termahak ialah yang dah dapat banyak. Makin nak banyak. Oh, kalau dia setakat niaga yang hasilkan 100-200 tu, tak gigi aja lah, tak herannya dia. Paling tidak sebutan itu juta. Alamak, seramnya aku. Padahal dalam simpanannya dah lebih berapa juta juga. Kau tak dapat itu pun kau dah kaya lah. Kau tak dapat itu. Kalau yang halal tak apa juga tau. Kadang yang haram pun dia nak juga. Allah. Yang haram pun dia nak juga. Sifat termahaknya ya. Allah dah jaminkan, dah mengaku rezeki. Allah dah jaminkan, Allah dah sebut rezeki dijamin Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Kau tak percaya ke? Tak percaya. Sebab itu tak percaya. Dia dapat banyak pun tak percaya. Macam orang tak percaya lah. Orang kau tak percaya. Kau cakap 10 kali pun tak percaya. 100 kali pun tak percaya. Makin banyak akan tak percaya. Dia tak percaya dengan rezeki daripada Allah Ta'ala. Dia dapat banyak pun tak percaya Allah akan beri rezeki. Nak lagi. Tak percaya yang dia punya rezeki tu cukup. Nak lagi.
Dia dapat banyak tanpa percaya, sebab tu jadinya tamak. Tak percaya rezekinya tu dah dijamin oleh Allah. Jadi rasa macam tak terjamin aja. Allah. Tapi orang yang percaya rezekinya dari Allah Ta'ala, sikit pun dia tahu dari Allah Ta'ala, dia boleh tenang, kana'ah. Lindung ya, tertutup. Budak dalam tak apa, saya nak cari rezeki yang halal. Pasal dengan engkau cari rezeki, engkau kurang ibadat, kurang hampir kepada Allah Ta'ala. Maka hati-hati, dapat harta, hati kok makin gelap, itu yang bahaya. Kurang harta, hati kok makin terang, itu selamat. Kalau boleh ya, kalau naklah banyak harta dan hati terang. Tapi takut dengan kau nak banyak harta, hati kau jadi gelap pasal kau ingat dunia, kau tak ingat ibadat. Dan apabila syaitan itu seteru Allah Ta'ala atas dan seterumu, maka lalaimu daripadanya kenapa? Kalau kau dah tahu syaitan itu musuh Allah dan musuh kau tak jaga-jaga dia kenapa? Kau tak waspada dengan dia kenapa? Kau tak curiga dengan dia kenapa? Kau tak takut ini perangkap dia tu kenapa? Mungkin dia daripada jalan hiburan. Mungkin dia dari jalan perubatan. Mungkin dia dalam jalan persahabatan. Mungkin dia dalam jalan pencarian rezeki. Mungkin. Waspada. Bukan waspada dengan kawan kita. Waspada dengan syaitan yang mungkin mengganggu kawan kita. Mungkin. Maka waspada. Kadang dia dididik pada kebun kita, kadang dia dididik pada anak kita, kadang dia dididik pada mana. Semuanya tu dia nak gunakan apa yang kita ada sebagai jadi sarana deraka pada Allah Ta'ala. Ya, kenapa kau tak waspada kepada dia? Kenapa? Dan apabila adalah siksa itu dengan neraka, maka bersedap-sedap ia dan bersenang-senang di dalam dunia itu. Kenapa? Dah tahu ada neraka. Pedihnya, kekal abadinya. Yang kau nak enjoy sangat kat dunia, kenapa? Kau enjoy kat dunia, kat akhirat kan ada enjoy besar. Yang kau nak enjoy kat dunia, kau sanggup maksiat, kau sanggup bikin apa tu, sanggup tak apalah, sedaplah maksiat, sedaplah. Tapi ada siksa neraka. Kenapa? Berbaloi ke seronokmu? Berbaloi ke enjoymu? Sedangkan api neraka menyala-nyala, tak ada siapa tertanggung api neraka. Kenapa kau dah tahu ada neraka kau masih begitu? Macamlah kau dah tahu ada jail, kenapa kau mencuri? Kenapa lepas tu berusaha nak keluar daripada jail? Kenapa kau curi? Kau jangan curi. Jadi kau tak payah masuk jail. Kau tak pasal curi. Sebab saya suka barang ni cantik dan mahal. Saya nak ambil. Allah. Tapi kau ada tahu ada jail tak? Kau kau jangan minta keluar daripada jail. Dah memang saya mencuri. Akibatnya dalam jail. Dah dapatlah. Jadi pokoknya puas hati saya dapat benda saya nak. Nak keluar jail pula. Jangan curi lah. Jangan curi. Kau dah tahu ada neraka siksa. Jangan buat maksiat lah. Pelindung sama Allah Ta'ala. Biar kita tetap iman. Jangan kita buat maksiat. Dan apabila adalah pahala berbuat amal itu syurga, maka maksiat amal itu kenapa? Kau dah tahu ada pahala. Kau dah tahu ada syurga. Dan syurga tu pantangnya untuk orang-orang berdosa. Kenapa kau mesti nak buat dosa lagi? Tak nak ke? Tak nak ke? Nak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patuh kepada Allah Ta'ala, dapat syurga, dapat balasan yang cukup bagus. Ya. Dan apabila adalah tiap-tiap sesuatu itu dengan hukumku dan takdirku, maka keluh kesah dan gundah itu kenapa? Semua dah kerana Allah Ta'ala. Allah kudrah dan iradah. Yang kau nak jengkel-jengkel tu kenapa? Aku yang tetapkan. Yang kau masih nak pilih itu, aku nak ini, kau tak dapat ini, risau. Dia dah bilang untuk engkau ini, kenapa kau masih nak yang itu? Tak payah keluh kesah. Dia dah bilang had kau sekian, kenapa kau nak lebih? Tak payah keluar kesah. Itulah bagus untuk engkau. Semua dengan kebijaksanaannya. Kenapa kau keluar kesah? Ini bacanya senang tau, tapi nak bersifat gini susah. Alhamdulillah pagi ni kita diingatkan oleh Allah Ta'ala supaya bersifat gini. Semua dengan takdir dia, dengan bijaksana dia. Redha dan terima sahaja. Yang kau nak gundah keluar kesah tu kenapa? Macam-macam kita ditanya oleh Allah Ta'ala. Syukur dengan kita belajar ilmu yang kita selalu diingatkan. Yang disebutkan semua tu kelalaian kita tau. Yang disebutkan semua ni kelalaian kita. Allah Ta'ala tanya kenapa ya. Kata ulama susun ini semua tu hadis-hadis kursi ni ditusun semua untuk kita. Mereka belajar daripada kitab-kitab besar. Mereka belajar daripada kitab-kitab Arab. Mereka belajar daripada kitab-kitab hadis semua tu. Mereka terjemahkan dalam bahasa kita untuk pahaman kita ya. Maka jangan engkau putus asa atas sesuatu yang luput daripadamu. Dan jangan suka dengan sesuatu yang datang kepadamu. Yang luput jangan putus asa. Tuhan nak bilang kau tak dapat. Sudah.
Alhamdulillah aku nak tapi tak dapat. Maknanya bukan bahagian. Sudahlah, tak ada tulisan. Sudah, jangan gundah yang tak dapat. Jangan putus asa yang tak dapat. Dan jangan suka dengan sesuatu yang datang kepadamu. Jangan hendak pula yang datang kepadamu tu apa yang belum sampai kepadamu, yang masih on the way lagi. Nanti dapat, buat ni nanti dapat. Jangan. Kau Tuhan bilang dapat, tak dapat sudah. Jangan yang belum dapat, kau dah tunggu sangat. Baru dengar guruh di langit, air di tempayan dah dicurahkan. Air hujan tu akan datang, tapi jangan kau harapkan sangat. Sekali Tuhan tak jadi turunkan macam mana? Jaga yang dalam tempayan tu baik-baik. Begitu ya. Jadi apa jangan yang tak dapat kau risau. Kau sedih yang tak dapat. Sudah. Asal kapas jadi benang, benang ditenun menjadi kain. Barang lepas jangan dikenang, sudah jadi hak orang lain. Dahlah, barang apa pun. Masuk selipar kau dah terlepas, orang dah curi kat surau. Dah jadi hak orang lain, sudah. Begitu ya. Selipar hilang pun nak risau. Sudahlah, Tuhan takdirkan selama 2 minggu kau pakai. Masih baru tau, saya baru pakai 2 minggu. Tuhan takdirkan 2 minggu kau pakai, kemudian 2 minggu minggu lain, orang lain pula pakai. Sudahlah. Selipar tu Allah punya. Engkau makhluk Allah, orang tu pun makhluk Allah. Allah beri pada engkau, Allah Ta'ala pun boleh beri pada orang lain. Dia suka. Untuk engkau gembira dalam banyak selipar aku jadi pilihan. Baguslah, sudah. Ada rezeki kau beli selipar lain. Bukan kau takkan selipar ini kau terus tak ada mampu nak beli selipar lagi. Tak ada mampu nak beli selipar lagi sampai 3 bulan kau jalan kaki ayam pasal tak ada mampu. Satu hal juga kan. Sudahlah. Dah memang kau dah terlepas, sudah. Yang terlepas. Yang belum datang, harap. Wah, ini nanti boleh dapat peluang ini. Wah, dapat peluang bisnes ni. Wah, dapat peluang untung ini. Belum tentu lagi. Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendung keciciran. Yang dikendung tu iman, yang dikendung tu ibadat. Keciciran pasal yang nak kejar belum tentu dapat lagi, nakkan dunia belum dapat, ya. Maka jangan engkau putus asa atas sesuatu yang luput daripadamu, dan jangan suka dengan sesuatu yang datang kepadamu. Yang datang ni bermakna yang akan datang kepadamu, yang mendatang bagimu. Yang belum dapat lagi tu maknanya. Yang belum dapat lagi, ya. Bermula Allah Ta'ala itu tiada mengasihi ia akan tiap-tiap orang yang takabur dan bermegah-megah. Bermula segala puji itu sabit bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Jadi yang sombong, yang megah Allah tak suka. Puji hanya bagi Allah Ta'ala sahaja. Walau kau dapat apa sekalipun, Allah Ta'ala layak dipuji. Ya. Walau kau besar macam mana sekalipun, Allah Maha besar. Jangan kau nak besarkan diri. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi pedoman bagi diri kita sepanjang hayat kita. Saki-baki hayat kita punya saki-baki betul tau tuan-tuan sekalian. Hanya betul berapa hari saja lagi kita punya hidup, ke berapa detik pun kita tak tahu. Kita dah tua gini, anytime boleh mati. Anytime boleh mati, dan mati dah mati tak boleh kembali lagi. Sekaranglah kita mohon pada Allah Ta'ala, jangan kita lalai pada umur tua gini. Jangan kita menyeleweng pada orang tua ni. Jangan kita buat dosa, jangan kita derhaka pada Allah Ta'ala. Khususnya derhaka hati. Derhaka zahir namanya rasanya macam dah tak lagi lah. Kelab malam rasanya dah tak lagi. Ya. Apa berjoget pun rasanya tak lagi lah. Tapi derhaka hati masih banyak. Masih sombong. Rasa kita dah sempurna, itu pun derhaka hati. Rasa kita dah menunaikan, itu derhaka hati. Sedangkan kita masih penuh kelalaian. Ya. Yang kita takut derhaka hati itu masih boleh buat walau kau dah tua macam mana sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini hari-hari Rabu Pengabisan dia, bulan Safar. Ada riwayat walaupun hadisnya lemah. Lepas tu orang kita dulu ada mandi Safar. Perkaranya memang ada. Tapi pasal orang kita buat benda yang khurafat bukan-bukan, sebab itu ulama basmi. Jadi salah hidupkan. Apa riwayat bahawa dalam 1 tahun ada 1 hari yang Allah Ta'ala jadikan hari itu hari bala. Tidak segala wadah terbuka kecuali masuk bala. Ada pula mengatakan hadis lebih lemah lagi bahawa bulan Safar dan hari Rabu Penghabisan bulan Safar. Habis cara menangani macam mana? Dengan sembunyi duduk dalam rumah, dengan keluar. Doa, ziarah, beri sedekah. Itu semua mengundang rahmat. Menolakkan bala. Lepas tu ulama bilang pada hari-hari gini pergi ke tempat-tempat yang sunyi, yang tak banyak orang punya kegiatan. Seperti di pantai-pantai dan di gunung-gunung, di bukit-bukit untuk doa pada Allah. Lepas tu orang dulu suruh kita pergi pantai. Kita pula bawa epok-epok, bawa radio, bentang tika,
Allah, dia jadi piknik pulanya. Ulama-ulama yang lebih bala daripada bala. Terus dia basmikan. Sampai sekarang kalau Hadramaut mereka masih buat, tapi dengan cara yang betul punya. Kenapa? Walaupun hadisnya lemah, tetapi dinaikkan dengan doa. Tak ada hadis itu pun kena doa juga. Begitu ya. Jadi hari ini kalau boleh sedekah walau sedikit sekalipun dengan niat tolak balak. Amalkan hadis Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kau kepada apa yang tak meragukan. Jadi kalau kau ragulah hari ini mungkin ada bala turun, ya tinggalkan dengan cara yang macam mana? Tolak bala dengan sedekah, dengan doa, dengan ziarah. Begitu caranya. Kalau orang kita takut nak mantu bulan Safar ya. Kalau Habib Omar tu mantunya bulan Safar. Berapa kali mantunya bulan Safar. Sengaja nak menangkiskan pahaman bahawasanya bulan Safar ni, kalau betul-betul lah ada balanya sekalipun, dengan aku mohon rahmat Allah, dengan aku yakin dengan pertolongan Allah, perlindungan Allah, maka kita tolak bala tu. Bukan makin diikutkan. Salah konsepnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.